Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Al-Quran? Alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan lagi kita pada hari ini, berpeluang lagi menghirup udara di muka bumi Allah dan dapat sama-sama kita menyambung perbincangan kita dalam slot Sehari Semuka, dan insya-Allah hari ini akan kita lihat dan kita bincangkan halaman yang ke-9 dalam mushaf Al-Quran kita. Kalau kita buka mushaf Quran kita, muka surat 9 berada di sebelah kanan, di sebelah kanan, bermula dengan ayat 58 sehinggalah ke ayat 61, dan dimulakan dengan wa idh qulna dkhulu sehinggalah wa kanu ya'tadun. Insya-Allah jom sama-sama kita mulakan perbincangan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata. Wa idh, pastikan kita tidak mengqalqalahkan zal, kerana kadang-kadang tanpa kita sedari kita pergi qalqalahkan zal. Jadi wa idh, pastikan tidak ada qalqalah di situ sebab zal bukan huruf syiddah, jadi dia tak boleh pergi pada sifat qalqalah. Qulna, di sini barulah ada qalqalah, iaitu dal qalqalah surah. Qulna dkhulu hadhil ra di sini tebal kerana ra di sini mati sebelumnya berbaris atas. Qaryata fakulu minha, di sini adanya nun mati bertemu dengan ha, membawa hukum izhar halqi. Kita bacakan dengan jelas dan terang bunyi nun tersebut, minha, minha. Apakah bukti ataupun apakah petanda ianya izhar? Iaitulah bila mana huruf mati diberikan tanda mati di atasnya, maka huruf tersebut akan disebut dengan jelas. Minha haitsu syi'tum. Mim di sini, mim yang bertanda mati di atasnya, iaitulah izhar syafawi, tidak didengungkan. Raghadau, di sini adanya tanwin bertemu dengan waw. Bila tanwin bertemu dengan waw, hukum idgham ma'al gunnah, maka kita dengungkan dengan dengung dua harakat. Dal di sini ada qalqalah surah. Wadkhulul baba sujjada. Wadkhulul baba sujjadan. Di sini adanya tanwin bertemu dengan waw. Lagi sekali hukum idgham ma'al gunnah, kita dengungkan dengan kadar dua harakat. Waqulu sujjadan waqulu hittatun. Di sini hati-hati sebab ta tebal, tun nipis, jadi kita kena agihkan ketebalan dan kenipisan mereka dengan berhati-hati. Hittatun, hittatun naghfir lakum. Di sini adanya tanwin berjumpa dengan nun, membawa hukum idgham ma'al gunnah juga. Jadi kita dengungkan dengan dengung dua harakat. Cuba kita perhatikan bagaimanakah simbol yang menunjukkan huruf itu akan didengungkan. Iaitulah kalau di baris depan, maka tanwinnya nombor 99 macam inilah. Kalau tanwin depan tu 99, bermaksud kita memang akan dengungkan dia ataupun kita akan campurkan bunyi dia. Bagi tanwin baris atas, dia akan tulis secara tidak selari macam ni, nampak? Satu dekat belakang, satu dekat depan. Kalau begitulah rupanya, maka baris dua tersebut ataupun tanwin tersebut akan dibaca bukan dengan izhar, sebaliknya dengan dengung ataupun dengan ikhfa. Baik. Now, jangan buat qalqalah. Nagh, jangan qalqalah kerana ghain bukan huruf syiddah, jadi dia tidak akan menghasilkan sifat qalqalah. Now fir, ra di sini nipis kerana ra di sini mati sebelumnya berbaris bawah, selepasnya bukan huruf tebal, maka ra di sini akan kita nipiskan. Fir lakum. Okey, mim di sini mati dan diberi tanda mati, bermaksud
izhar syafawi, tidak akan kita dengungkan. Khotoyakum, khotoyakum. Nampak? Di sini adanya mim yang mati, dan disebabkan kita nak berhenti di sini, nak wakaf di sini, maka tidaklah ada hukum mim mati sebab dia tak jumpa siapa-siapa, sebab kita berhenti di situ. Baik. Wasanazidul muhsinin. Di sini adanya nin, iaitu hukum mad arid lisukun. Kita panjangkan bunyi waqaf kita dengan 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Fabaddala alladhina zalamu qawlan. Nampak tak? Tanwin bertemu dengan ghin. Hukum apa ni? Hukum izhar halqi, kita bacakan dengan terang dan jelas. Apa yang terang? Bunyi tanwin tu, bunyi nun mati tu. Qawlan. Okey, macam mana kita nak kenal tanwin yang izhar, tanwin yang tak bercampur? Iaitulah dengan kita melihat tanwin tu dieja simbolnya sama atas bawah. Dia ditulis selari macam ni. Bukannya satu depan, satu belakang. Kalau ditulis secara selari, bermaksud itu tanwin yang akan dibaca dengan bunyi tanwin asli. Maknanya bunyi nun mati betul-betul. Qawlan. Hukum izhar halqi. Ghairal ladzi, ra tebal kerana ra berbaris atas. Ghairal ladzi qila lahum, mim mati yang ada tanda mati, izhar syafawi, tidak didengungkan. Nampak tak di sini apa? Ada nun mati bertemu dengan zai, hukumnya hukum ikhfa hakiki, kita dengungkan 2 harakat dengan dengung ikhfa, iaitu dengung bunyi yang bercampur antara bunyi nun mati dengan bunyi sebahagian bunyi huruf selepasnya, bunyi zai dalam kes ini. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu jim di sini qalqalah surah. Rijzam, ada tanwin, ada tanwin berjumpa dengan mim, hukum idgham ma'al gunnah, kita dengungkan dengan dengung 2 harakat. Lagi sekali, macam mana nak kenal kalau tanwin tu dengung ataupun tanwin tu ikhfa? Dia tulis secara tidak selari, satu dekat belakang, satu dekat depan. Kalau begitulah tulisannya, maka ia ialah tanwin yang tidak dibaca dengan bunyi nun betul-betul. Baik. Minas samai, alif mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, hukumnya mad wajib muttasil, kita panjangkan 4 harakat ataupun 5 harakat. Minas samai bima kanu yafsuqun. Okey, di sini adanya qaf waw nun baris depan, maknanya mad arid lis sukun. Kita akan panjangkan bunyi qafnya, akan panjangkan bunyi waqafnya 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat secara konsisten. Kalau yang pertama tadi buat 2, habiskan 2 semua sekali. Kalau yang pertama tadi buat 4 harakat, maka semua waqaf yang selepasnya buat 4 harakat. Kalau kita dah buat 6 yang kali pertama, maka semua waqaf selepasnya kita buat dengan 6. Itulah cara dan etika memilih harakat ataupun kadar panjang bagi mad alid lis sukun. Wa idhis tasqa Musa. Pastikan ada perbezaan zal yang nipis itu, yang bunyinya pelat itu, dengan sin yang jelas. Wa idhis. Perlahan-perlahan tak apa. Kalau tempat tu macam susah kita nak sebut, kita boleh perlahankan tempo ketika menyebut kawasan tersebut. Wa idhis, zal dapat nipisnya, sin dapat terangnya. Tasqa Musa liqaumihi. Nampak ni adanya ha kepala itik yang berbaris bawah terletak antara 2 huruf berbaris. Sebelumnya mim baris bawah, selepasnya fa baris atas. Jadilah hukum mad silah qasirah, kita panjangkan 2 harakat. Faqulna, di sini dad mati, jangan buat qalqalah, jangan buat faqulna dad, jangan. Dad bukan huruf
Dad bukan huruf syiddah, jadi dia tidak akan pergi pada sifat qalqalah, jadi bacakan dia dengan sifat yang steady. Faqul nadrib. Di sini adanya, nampak tak, ba mati jumpa ba. Ni jarang kita bincang ni. Ba mati jumpa ba. Ba pertama tidak diberi tanda apa-apa, ba kedua ada sabdu. Kalau cuba ingat balik, kalau huruf mati tak diberi tanda mati, maknanya kita mesti akan kena tengok siapa selepas dia. Ternyata selepasnya ba juga bersabdu. Secara mudahnya ini hukum idgham. Maknanya kita tak sebut dah ba pertama, kita terus lompat pada ba kedua, huruf sabdu tu. Idgham apa ni? Idgham mutamathilain ataupun mislain saghir, maknanya memasukkan dua huruf yang sama. Jadi di sini idgham mutamathilain, ba jumpa ba, ya. Terus baca rib bi'asak. Jangan buat qalqalah sebab kita dah tak sebut ni. Kalau kita dah tak sebut dah, kita terus lompat ke ba kedua. Sebab tu jangan buat qalqalah di sini. Jangan buat faqul nadrib bi'a, tak ada. Kita dah idgham, kita dah masukkan dia. Jadi nadrib bi'asakal hajar. Ra di sini tebal kerana kita matikan ra dan sebelumnya berbaris atas. Ada nun mati berjumpa dengan fa, hukum ikhfa hakiki, kita dengungkan dengan dengung dua harakat. Dengung ikhfa, dengung bunyi bercampur antara bunyi nun mati, dengung nun mati, di dalamnya ada fa sikit. Kita punya mulut tu dah bentuk huruf fa dah sikit. Fajarat min. Nampak ada apa ni? Ada nun mati jumpa ha. Hukumnya izhar halqi, kita bacakan bunyi nun dengan jelas. Apakah simbolnya? Nun mati yang ada tanda mati di atasnya, maka pastilah nun itu nun izhar. Nun yang izhar. Di sini izhar halqi. Min husnata asyrata aina. Okay, kita berhenti pada na. Walaupun di sini baris dua di atas, tapi sebab ejaannya ada alif dan kita berhenti padanya, maka jadilah dia mad iwad. Maka kita berhenti dengan dua harakat. Aina. Dua harakat, dia mesti ada mad. Aina, tak boleh. Dia mad. Aina, dua harakat. Mad iwad. Okey, baik. Qad, qalqalah surah. Qad alima kullu unasim. Nampak ada tanwin berjumpa dengan mim, membawa hukum idgham ma'al gunnah. Jadi kita dengungkan dengan kadar dua harakat sim, sebab idgham ma'al gunnah. Mashrabahum, ra berbaris atas, jadi kita bacakan dengan tafkhim, dengan tebal. Kulu washrabu, rabu, ra pun tebal kerana ra berbaris atas. Mir, ra di sini kita nipiskan sebab ra ni kita matikan, dalam sabdu tu mati kan, dan sebelumnya berbaris bawah. Mir rizqillahi wala ta'thaw fil. Kalau waw kita matikan, jangan kedekut untuk muncung. Ta'thaw, kena muncung sebab waw ni kita tak boleh sebut dengan ringan sampai mulut tu langsung tak muncung. Ta'thaw tak jadi, dia kena muncung sebab makhraj dia ialah mulut. Jadi ta'thaw, wala ta'thaw fil ra di sini tebal kerana ra mati sebelumnya berbaris atas. Di mufsidin, di sini adanya mad alid lisukun, kita panjangkan dua harakat. Waqafnya, bunyi waqaf tadi dua harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat secara konsisten. Wa id, jangan qalqalah. Wa id, tak ada z, jangan kita qalqalahkan. Wa id qultum. Okey, mim mati yang ada tanda mati, izhar syafawi. Ya Musa lan, nampak nun mati bertemu dengan nun, hukum idgham ma'al gunnah, maka akan kita dengungkan dengan dengung dua harakat. Lan nasbira ala, ra tebal kerana ra berbaris atas. Ala ta'amin. Okey, tanwin berjumpa dengan waw, idgham
ma'al gunnah lagi. Jadi maknanya potongan ini memang banyak idgham ma'al gunnah. Dia kan ada 4 huruf. Ya, waw, mim, nun. Jadi bila nun mati atau tanwin berjumpa dengan ya, waw, mim, nun, kita akan baca dengan hukum idgham ma'al gunnah. Kita masukkan dia, kemudian masuk itu membawa bunyi dengung. Miu, 2 harakat. Wahidin, okey, nampak adanya tanwin yang berjumpa dengan fa, hukumnya ikhfa hakiki, dengung 2 harakat. Dengung ikhfa, dengung bunyi bercampur antara bunyi dengung nun mati dengan huruf selepasnya. Fad, dal ada qalqalah sughra. Ulana rabbaka yukhrij lana, jim qalqalah sughra. Rij, rij lana mimma, mim sabdu, semua mim sabdu, semua nun sabdu wajib didengungkan. Nama dia wajibul gunnah. Mimma tu, okey, di sini adanya nun mati berjumpa dengan ba. Kalau nun mati berjumpa dengan ba dan di atas nun mati itu tak ada tanda mati, malah diletakkan dengan mim ekor bawah ni, mim ni, maka pastilah itu hukum iqlab. Hukum iqlab. Kenapa kena letak mim? Kenapa kena ada simbol mim? Kerana iqlab itu ialah hukum yang meminjam huruf mim untuk diletakkan pada kedudukan nun mati tadi. Jadi kita baca dekat sini seolah-olah ta baris depan jumpa mim mati. Tapi tak bolehlah jadi mim betul-betul sebab dia pinjam. Iqlab ni ialah ganti. Jadi kita bacakan tung tung tung, maknanya bibir atas dan bawah bersentuhan secara sangat ringan. Jangan diketatkan, jangan dikemam. Ikhfa, sebab dia ikhfa, sebab dia bunyi ikhfa. Bunyi iqlab ialah bunyi ikhfa. Maknanya dalam dengungan mim mati itu adanya ba yang bersembunyi, yang menyorok dalam tu. Sebab itulah kehadiran ba menjadikan bibir kita tak boleh dikemam, tak boleh dirapatkan betul-betul. Dia rapat, dia bukan rapat, dia bersentuhan tetapi sangat-sangat ringan. Tumbitul ar-ratbal, kerana ra mati sebelumnya berbaris atas. Dumim, lagi sekali nun mati jumpa ba, atas nun ada mim kecil. Ini hukum iqlab, maka bunyi dia bunyi ikhfa syafawi. Min baq, qaf qalqalah surah. Liha wa qitha iha, adanya alif mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Mad wajib muttasil, kita panjangkan 4 harakat ataupun 5 harakat. Wa qitha iha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Huwa khair. Di sini saya terlepas tadi ada qalqalah surah dekat ba. Tabdiluna alladhi huwa ada qalqalah surah pada dal. Dan di hujung ayat potongan ini ada khair. Ada apa ni? Ada matlin. Matlin tu apa? Matlin tu kita kena tengok dia mesti terdiri daripada 3 huruf. Dia berlaku di hujung sebutan sahaja. Kalau kita berhenti dekat situ barulah boleh jadi hukum matlin. Macam kat sini kita nak berhenti dekat khair barulah boleh jadi, sebab syarat pertama dia mesti berlaku di hujung bacaan. Yang kedua, kena tengok siapakah huruf kedua, siapakah huruf pertama. Huruf pertama mesti baris atas. Kha, ya, kha baris atas. Huruf kedua mestilah waw mati ataupun ya mati. Betul tak? Betul. Jadi kalau, dan huruf ketiga huruf berbaris. Jadi khairun. Maka bila cukup syarat ini, jadilah dia matlin. Kita panjangkan dengan kadar yang sama dengan mad alif li sukun, 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Khair, khair, khair. Macam tu. Okey. Ni ihbitu misran, misran. Okey. Tanwin berjumpa dengan fa. Tanwin berjumpa dengan fa, hukum
ikhfa hakiki. Kita dengungkan dengan kadar dengung 2 harakat. Dengung ikhfa, bunyi dengung. Bunyi dengung itu bercampur dengan bunyi-bunyi huruf selepas tanwin ataupun nun mati tersebut. Ada unsur-unsur fa dalam dengungnya. Fa in nun sabdu wajibul gunnah, wajib dengung. Nalakum mim mati jumpa mim idgham mithlain saghir. Idgham mithlain saghir. Kita baca dengan dengung 2 harakat. Ma sa'altum wa duribat alaihimudh dhillatu wal maskanatu wa ba'u. Alif mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, mad wajib muttasil kita panjangkan 4 harakat ataupun 5 harakat. Bi ghadabin, nampak ada tanwin berjumpa dengan mim, hukumnya idgham ma'al gunnah, kita dengungkan dengan kadar 2 harakat. Berapa huruf idgham ma'al gunnah? 4. Ya, waw, mim, nun. Minallah. Di sini mad apa? Allah ataupun perkataan Allah ialah mad arid lis sukun. Jadi kita kena berhenti dengan 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat secara konsisten. Zalika bi an. Nun bersabdu wajib dengung, wajibul gunnah. Nahum, mim yang mati ada tanda mati, izhar syafawi, jangan dengungkan. Kanu yak ada yak itu sifat hamas bagi kaf, yang mati especially. Yakfuruna bi ayatillahi wa yaq. Yak ada qalqalah sughra. Qaf mesti ada bunyi qalqalah, mesti ada lantunan. Yaqtulunan, nampak nun yang bersabdu ialah hukum apa? Hukum wajibul gunnah. Semua nun bersabdu, semua mim bersabdu mesti didengungkan kerana itu sifat asli bagi nun dan mim. Nabiyina, nampak? Secara ejaan dalam mushaf, kita kena faham mushaf kita ditulis dengan kaedah penulisan resam Osmani. Resam Osmani ni bukan font, dia bukan jenis tulisan, dia ialah kaedah mengeja perkataan, kaedah menulis. Bagaimanakah perkataan Al-Quran itu dieja, ditulis. Jadi ejaan untuk Nabiyyin ini, walaupun kita tengok sebenarnya ada 2 ya tu ya, nun ba, ya, nun. Tapi dekat dalam mushaf, dalam resam Osmani, dia akan letak 1 ya sahaja. 1 ya sahaja yang kita boleh nampak, yang 2 titik tu 1. Sedangkan ya yang kedua diletakkan sebagai simbol, yang macam dal terbalik tu ya sebenarnya, ya kedua. Jadi di sini ialah mad tamkin, okey. Mad tamkin, jadi kita baca dengan Nabiyina. Kadar panjang mad tamkin ialah seperti mana mad asli, 2 harakat. Jadi kalau kita baca Nabiyina, pastikan kita panjangkan 2 harakat kerana ia mad. Ingat ada ya kedua dalam bentuk simbol dalam ejaan Nabiyyin sebagai kaedah, sebagai cara eja perkataan Nabiyyin mengikut kaedah penulisan resam Uthmani. Bi ghairil haqq. Di sini ada qalqalah. Selama ni kita bincang ada qalqalah kecil, tetapi di sini ada qalqalah besar, dan ini qalqalah yang sangat besar. Qalqalah dia panggil qalqalah akbar. Cuma dalam tajwid, sebahagian ulama tajwid memberi nama qalqalah akbar, qalqalah yang paling besar. Sebab apa? Sebab huruf qalqalah di hujung bacaan, di hujung ayat ataupun hujung bacaan, dan dia sabdu, maknanya bukan sekadar mati, dia sabdu. Ada 2 qaf mati dekat situ. Disebabkan ada 2 qaf mati di situ, maka bunyi dia haqqa. Sebab sabdu dia 2 huruf tau. Jadi sebenarnya ejaan dia ialah, saya tulis kat sini ha qaf qaf. Ha qaf qaf. Ha baris atas, qaf pertama mati, qaf kedua pun mati. Jadi
Haq, yang tu bunyi untuk qaf pertama. Lepas tu qaf kedua, qaf. Haqqah. Haqqah. Tak boleh haqqah, tak boleh. Kalau kita baca, kalau kita laju sangat qalqalah, haqqah itu qalqalah kubra, qalqalah besar. Kalau huruf yang hujung bacaan itu mati. Masalahnya di sini sabdu. Sabdu menunjukkan huruf tu ada dua. Jadi haqqah. Haqqah. Kenapa lambat sikit? Sebab nak beritahu di sana ada dua huruf, ada dua qaf. Haqqah. Qaf pertama, qaf kedua. Jadi sebab itulah qalqalah akbar, qalqalah yang paling besar ini kita macam bunyi dia macam lambat sikit. Haqqah, kerana ada dua qaf. Mati pertama senyap, mati kedua barulah ada qalqalahnya. Jangan baca bi ghairil haqq. Kalau kita baca macam tu kita dah gugurkan satu huruf qaf dalam ayat yang kita baca. Sebahagian ulama masih meletakkan qalqalah seperti ini di bawah kategori qalqalah kubra, qalqalah yang besar. Dia kata qalqalah itu hanya ada dua, yang sughra kecil dan yang besar. Namun sebahagian yang lain mengatakan ada tiga, ada yang kecil sughra, ada yang besar kubra, dan ada yang paling besar. Itu hanya pembahagian ulama sahaja. Kita tak perlu mengimaninya. Cuma itu kaedah penulisan ilmu tajwid. Baik, akhir sekali. Dzalika bima asaw. Disebabkan waw di sini ada sabdu, maka pastikan kita lompat baris sad atas waw yang bersabdu. Asaw. Asaw wa kanu ya'tadun. Nampak dun ialah mad arid lis sukun. Kita bacakan, kita panjangkan kadar waqafnya 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Alhamdulillah, selesailah perbincangan kita pada hari ini untuk muka surat yang ke-9 surah Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat 58 sehinggalah ayat 61. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada sahabat-sahabat Al-Quran sekalian. Saya mohon maaf kalau ada tersalah cakap, kalau ada tersilap. Maklumlah kan, ada satu istilah tu nama dia sabqul lisan. Maknanya kita nak cakap lain tapi terkeluar lain. Jadi saya minta maaf kalau saya ada sabqul lisan, ada tersasul, ada tersilap. Mohonlah teguran sahabat-sahabat. Kalau saya tersalah pun beritahu saya, sebab kita semua manusia, kita sentiasa ada kekurangan ingatan, kekurangan kefahaman, macam-macam lah. Jadi sebagai seorang manusia yang mencintai kebaikan, semua kita ni, kita kena saling mengingatkan, saling membetul-betulkan. Jadi itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada esok hari untuk perbincangan halaman ke-10 Al-Quran kita masih dalam surah Al-Baqarah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang Allah Ta'ala kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.